forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu apa? HDN beku akaun Bank Hamzah dan keluarga. Dan saya baca satu lagi tajuk dekat Meshikili ni. Hamzah dakwa akaun dibeku atas arahan pemimpin politik tertinggi kerajaan. Apa dia cakap detail sikit? Ia taktik kotor berurusan bagi pencipta persepsi untuk terhadap PN, kata Siswa Agung Bersatu itu. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir kita komen macam biasa. Tapi jelas hari ini dia mengaku bahawa Lembaga Hasil Dalam Negeri telah pun membeku akaun Ketua Pembangkang dan juga keluarganya, itu Datuk Hamzah Zainuddin. Sebab dia buat perakuan, bolehlah saya jelaskan. Tidak kita boleh cakap bahawa pimpinan pembangkang jelas saya. Tapi bila dah mengaku bahawa benar, dia kata Lembaga Hasil Dalam Negeri telah pun mengambil tindakan membekukan akaun bank miliknya dan ahli keluarganya. Saudara, ini disahkan oleh beliau sendiri. Dan sekarang ni bila dia mengatakan bahawa itu adalah tindakan zalim, saya bila disebutkan tindakan zalim, saya senyum saudara. Inilah orang kata kadang-kadang kifarat. Hamzah mengatakan bahawa ini tindakan zalim kerajaan hari ini kerana membekukan akaun beliau dan keluarganya. Saya ingin mengulangi saudara. Satu ketika saya masih ingat lagi. Peristiwanya masa itu UMNO berhadapan dengan langkah ada usaha untuk pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah. Masa itu Parlimen sedang bersidang saudara. Saya sedang makan dalam bilik backbencher club di Parlimen saudara. Kemudian saya digamet oleh Yang Amat Berhormat Presiden UMNO Datuk Zahid waktu itu. So kami pun duduk sebelah sambil saya minum kopi, dia makan, dia kata, "Mal," dia kata, "I just want to tell you lah." Dia kata, soal semua akaun saya dibekukan. Anak-anak saya punya akaun, semua keluarga saya semua dibekukan. Harta-harta saya semua disita. Saya kata, "Nak buat macam mana bang?" Dia kata, "Dah gitu keadaannya." Tetapi dia kata, yang paling menyedihkan, dia kata, apa dia kata, saya punya akaun, iaitu akaun allowance wakil rakyat. Akaun sebagai ahli parlimen, itu pun dibekukan. Sampai tak ada duit langsung nak berbelanja katanya. Jadi itu pernah dialami oleh Presiden UMNO. Jadi kalau Hamzah menjerit begitu begini, saya nak, itulah keadaannya. Pada masa kena orang lain, kamu bertepuk tangan. Kalau kena diri sendiri, kamu kata zalim. Dan malahan akaun UMNO dibekukan. Huyup habis. Jadi dalam keadaan begini, saya rasalah tak payahlah mengatakan kerajaan zalim dan sebagainya. Bila ada kes, inilah akibatnya saudara. Jadi sebab katanya, ini apa pembekuan dia punya akaun ni kerana ada sangkutan katanya dengan siasatan berterusan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah terhadap beliau. Itu keadaannya saudara. Jadi sebelum itu The Star pun memetik sumber tersebut. Jadi bagaimanapun Lembaga Hasil Dalam Negeri, mereka tak mau mengulas. Mereka hanya melaksanakan tugas dan tanggungjawab apa yang perlu dilakukan. Saudara, jadi bagi saya lah bukan sesuatu yang mengejutkan. Sebab itu saya berpesan pada teman-teman yang berada di anjung kuasa, yang berada di luar kuasa, yang memegang jawatan, berhati-hati. Jangan kamu menjebakkan diri anda dalam korupsi. Rusa selalu yang lupa pada perangkap. Perangkap tidak pernah lupa pada rusa, saudara. Dan begitu juga hari ini dan semalam heboh pula saudara. Bagaimana kes seorang pengarah iaitu syarikat Hydri Shopee. HYDRS Shopee Sdn Bhd. Dia telah memohon di Mahkamah Seksyen untuk membatalkan tuduhan melibatkan rasuah 75 juta yang katanya mahu diberikan atau untuk faedah seorang mantan menteri. Jadi akhirnya perbicaraan semalam, maka Mahkamah Seksyen menolak. Itu keadaan saudara. Jadi jangan lupa saudara. Ini kes ini bukan kes kecil, kes besar saudara. Sebab ini melibatkan pembelian pengambil alihan, pengurusan dan pentadbiran konsesi Menara Kuala Lumpur. Ini yang katanya sampai 15 tahun. Setiap tahun dapat 500,000 apa tak silap saya lah. Jadi bagaimana ini melibatkan mantan menteri. Jadi keadaan sekarang bersiap sedialah anda apabila Mahkamah Seksyen menolak usaha pengarah tersebut kerana mahkamah tak boleh menafikan tentang tindakan tersebut kerana adanya prima facie. Jadi
pengarah Hydro Shopee dikatakan menawar rasuah sebanyak 500,000. Betul. Selama 5 tahun kepada seorang menteri. Sama-samalah kita tunggu secara pimpinan. Iaitu mantan-mantan menteri juga yang akan diseret ke mahkamah. Saya dapatan saya ada 4-5 orang. Semua saya tak boleh sebut lah. Sebab benda ini masih lagi dalam siasatan. Dan kita tunggulah pengumuman satu demi satu daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Cuma saya nak harapkan, saya amat berharap agar SPRM di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, he must walk the talk lah. Walk the talk. Bila cakap, mesti di quote. Itu saja. Saya lebih tak ada. Dan sebab itu sekarang, banyak orang bertanya dan ini tidak lepas lagi. Memang itu sebenarnya nawaitunya. Kenapa mereka mau menumbangkan Presiden UMNO? Matlamat lain tak ada saya. Mereka yang nak menumbangkan Presiden UMNO tu bukan orang warga UMNO. Orang di luar yang sedang siasat. Kerana mereka adalah orang-orang yang korup. Yang merasakan kalaulah Presiden UMNO bukan daripada Datuk Seri Zahid Hamidi, maka mudah untuk menumbangkan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang berjuang untuk membebaskan negara kita ini daripada budaya korupsi. Itu keadaan sebenar saudara. Tak payah cakap lebih lah. Sampai malam saya bercakap. Baik saudara, kita masuk tentang pilihan raya kecil di Pulai dan Simpang Renggam. Saudara, 2 tempat ini, satu untuk kursi parlimen dan satu lagi untuk Dewan Undangan Negeri. Tapi saya difahamkan sebanyak 22 borang penamaan calon. Bagi pilihan raya kecil, Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram sudah dijual setakat kemarin, saudara. Jadi menurut pejabat pilihan raya negeri Johor, maklumkan kesemua borang berkenaan dibeli oleh Parti Amanah, Parti PAS, Perikatan Nasional dan calon bebas. Jadi kalau 3, 6, tapi 22 tu mana mungkin ada banyak bebas tu, mungkin saudara. Itu jadi selaku Susur Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Indra Ikmaruddin Ishak, dia belum maklumkan bahawa hari penamaan calon ditetapkan besok, saudara. Ada teman-teman tanya tak pergi ke? Saya kata biar dululah. Sebab ya memanglah calon yang bertanding adalah dua-dua untuk Parlimen Pulai dan Parlimen Simpang Jeram. Dewan Negeri Simpang Jeram itu dipersetujui calon daripada Parti Amanah, saudara. Dan besok penamaan calon akan bermula jam 9 pagi. Jadi tapi borang 22 borang yang telah pun diambil, saudara. Sebab itu beliau mengingatkan agar setiap calon, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan setiap calon hanya dibenarkan diiringi oleh seorang pencadang dan seorang penyokong. Terserah ramai-ramai. Tapi datang untuk mengiringi bolehlah. Saya begitu sudah beberapa kali penamaan calon saya hadir dan saya melihat bagaimana kawalan yang dilakukan oleh pasukan keselamatan memang terbaik, saudara. Diasingkan penyokong daripada parti pimpinan kerajaan dengan parti pembangkang, diasingkan agak jauh dan hanya calon saja dibenarkan masuk ke pusat penamaan calon. Yang lain berdirilah. Saya rasa itu tindakan yang terbaiklah pihak polis dan mungkin besok itu jugalah SOP-nya akan dilakukan. Pada teman-teman, kali ini janganlah kita maki hamon. Cukup-cukuplah, saudara. Bagaimanapun, hari ini Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, kebanyakan menteri-menteri berada di Johor. Rupanya Johor adalah Johor Kementerian Kewangan sedang mengadakan kaji selidik dan perbincangan berhubung tentang bajet yang akan dibentangkan pada 13 Oktober nanti. Kerana 2 hari lepas di Melaka, pegawai Kementerian Kewangan bertemu dengan pimpinan kerajaan negeri untuk melihat, menyemak semula tuntutan peringkat negeri Melaka. Dan hari ini diadakan untuk negeri Johor. Dan Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan dia sendiri hadir sebab Johor negeri besar dan merupakan antara penyumbang pada KDNK yang terbesar bagi negara kita selain daripada Selangor dan Pulau Pinang. Johor juga mempunyai sumbangan besar, jadi perlu mendengar apa yang diharapkan oleh kerajaan negeri Johor supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan mempertimbangkan permintaan Johor, saudara. Dan sebab itu beliau hadir untuk membincangkan tentang bajet untuk negeri Johor. Bagaimanapun dalam kesempatan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan, dia kata kalau boleh untuk kali ini, sepanjang musim pilihan raya,
Beliau tidak mahu melihat adanya sebarang bantuan kerajaan menggunakan lambang parti politik. Ini macam sama kita lihatlah itu yang heboh yang Ketua Pemuda lontarkan bagaimana pimpinan DAP menggunakan lambang parti itu pada mock check untuk pemberian dana dan sebagainya. Tapi kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan tak boleh. Dan memang itu dilaranglah. Apa-apa saja bantuan daripada kerajaan tak bolehlah nak gunakan lambang parti. Saudara Hafiz dia ni, dia kata orang yang nak menumbang ke UMNO adalah orang yang takut kena siasat. Itu memang benar, saudara. Itu memang benar. Tidak dapat dinafikan kerana mereka sedang disiasat sekarang. Tapi berbalik pada apa yang berlaku di Pilihan Raya Pulai dan juga di Simpang Jeram, Perdana Menteri mengarahkan setiap bantuan yang mahu dihulurkan tidak boleh menggunakan lambang parti. Maksudnya kita lah misalnya saudara, untuk buat jambatan dan sebagainya, kerajaan negeri Johor lah atau kerajaan persekutuan, bukanlah lambang parti. Etika kempen dan juga penyaluran bantuan kerajaan telah pun dipastikan dan telah pun dibincangkan dengan Menteri Besar Johor, iaitu Datuk Onn Hafiz. Saudara, tapi beliau pastikan supaya jangan ada pelanggaran. Sebab itu kata Anwar Ibrahim, kita kena hormat peraturan yang ditetapkan oleh SPR. Jadi perkara ini berbangkit, saudara. Memang banyak kali berlaku dan beliau mengharapkan semua itu tidak boleh dilakukan. Saudara, itu keadaannya. Jadi kita gelanggang besok akan terbuka. Dan sebab itu Datuk Anwar Ibrahim beliau menzahirkan bahawa kerunsingannya bahawa kebanyakan mereka yang berkempen, kita nak menambah baikkan ekonomi negara, tapi bagaimanakah ekonomi negara ini dapat disantuni kalau pemimpin-pemimpin pembangkang masih berterusan melontarkan isu perkauman dan sebagainya. Jadi saya dalam keadaan begitu macam mana? Kita nak menyantuni ekonomi, tapi digunakan isu rasi, isu agama dan sebagainya. Ini adalah merupakan antara jaluran-jaluran yang boleh menggugat usaha murni kerajaan untuk menyantuni. Kemudian mulalah tuduh pula kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tidak berjaya lah. Jadi sebab itu dia kata biarlah ketenangan itu agar pimpinan kerajaan dapat menangani masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kita sekarang ni sedang dalam proses untuk memperbaiki ekonomi. Dan tumpuan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan untuk projek-projek mega, saudara. Tumpuannya saya yakin sebab katanya bahawa dalam bajet akan datang, tadi pun dia baru menyatakan, tumpuan bajet untuk tahun ini pada 13 Oktober nanti adalah untuk menangani derita rakyat. Untuk menangani kemiskinan. Bukan soal projek mega, buat bangunan 5-60 tingkat, tak ada. Beliau lebih senang begitu. Walaupun adanya pelabur-pelabur dari luar. Saya agak terkesima juga bila mendengar kenyataan Tengku Zafrul bahawa beliau secara jelas menyatakan pelabur-pelabur daripada Amerika akan masuk dengan 100 bilion dolar Amerika nilai pelaburan ke negara kita. Getihnya kalau pertukaran 4.65, getihnya 465 bilion pelaburan akan masuk ke negara kita ini. Saya jangkakan mungkin dalam musim-musim pilihan raya ini, kalau pelaburan masuk, maka banyaklah perusahaan-perusahaan akan dibangunkan dan tentulah memberi peluang pekerjaan. Saudara Muhammad Nizam, dia kata yang nak UMNO ni biarkanlah, kata lebih mudah untuk disasat juga. Betul, saudara. Puan Salmiah Ahmad, yang nak tumbangkan kerajaan orang yang juta-juta. Tapi mereka, betul saya setuju, akhirnya rakyat yang hidup melarat. Kita nak menyantuni kehidupan rakyat. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Saya baca detail lagi dekat macam kini ni. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengesahkan Lembaga Hasil Dalam Negeri telah membekukan akaun miliknya dan isterinya semalam. Hamzah yang merupakan Setiausaha Agung Bersatu itu mendakwa pembekuan itu berpunca daripada tekanan dan campur tangan pemimpin-pemimpin politik tertinggi kerajaan persekutuan. Pembekuan ini yang kemudian disebarkan kepada media merupakan usaha terdesak kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim untuk terus menekan pimpinan PN yang semakin mendapat kepercayaan rakyat. Ia juga satu taktik kotor pertusan bagi mencipta prediksi buruk terhadap PN, terutamanya selepas vulnerability rakyat memilih beralih kepada PN yang memenangi 146 daripada 245 kursi baru-baru ini. Ini dakwa Hamzah.
sebenarnya Hamzah tak payah takutlah. Kalau beliau tak ada buat kes, tak ada isu, janganlah risau. Tak payah nak takut. Lawan je dekat mahkamah. Okey, mari terus menyokong kerjaan pemerintah PMN. Assalamualaikum.